Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri perbincangan kita, siri pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak belajar berkaitan dengan bab sirah bagi tingkatan 4. Tajuk yang kedua yang mana tajuknya adalah Nash'atul Harakat Al-Ilmiyah fil Asri Khulafa'il Abbasiyin, iaitu perkembangan ilmu pada zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Dan kita akan tengok berkaitan dengan Al-Awamil Ar-Ra'isiyah fi Nash'atil Harakat Al-Ilmiyah, iaitu faktor-faktor utama yang menyebabkan berkembangnya perkembangan ilmu semasa zaman kerajaan Abbasiyah. Okay, yang pertama faktornya adalah berkenaan dengan Baitul Hikmah. Okay, ismu Baitul Hikmah akhaza min kalimah ha kaf mim yuradu biha hakim au hikmah. Nama Baitul Hikmah ini diambil daripada perkataan ha kaf mim yang bermaksud bijaksana ataupun hikmah. Ussisa fi ahdil Khalifah Abbasi Harun ar-Rasyid di Baghdad, dan diasaskan pada ketika zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah, iaitu Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad pada tahun 813 Masihi. Lamma tawalla Harun ar-Rasyid al-hukmi amrin bi ikhrajil kutub wal makhtutat allati kanat tahfazu fi jidranil qasril khilafah litakuna maktabatu ammah am maftuhah amama ad-darisin wal ulama wa tullabul ilmi. Dan pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ini, beliau telah menyuruh untuk ilmu-ilmu itu ditulis di dalam buku, dan manuskrip ditulis di dinding-dinding istana, yang kemudiannya dibuka untuk orang awam dan terbuka kepada pelajar, ulama-ulama serta penuntut-penuntut ilmu untuk mengunjunginya. Okey. Dan Baitul Hikmah ni menjadi satu perpustakaan ataupun gedung ilmu yang besarlah. Dan kemudian fatawassa'at khazanatul kutub walaha mutarajjimuna yatawalluna tarjamatul kitab al-mukhtalifah min hadarat al-mujawarah ila al-arabiyyah wa tahawwalat min mujarrad khazanatul lil kitab al-qadimah ila baitul lil ilmi wa murakkazu lil hassi al-ilmi wa tarjamatu wa ta'lifu wan nasakh wa tajlid. Iaitu maka selepas dibukanya Baitul Hikmah sebagai pusat sumber perpustakaan, maka meluaslah fatawassa'at hazanatul kutub, maka meluaslah gedung ilmu, dan adanya peterjemah yang dilantik untuk menterjemahkan pelbagai jenis buku ke dalam bahasa Arab, dan berubah daripada semata-mata gedung ilmu ataupun satu perpustakaan kepada satu pusat kajian sains
satu pusat kajian ilmu, dan adanya pusat-pusat penterjemahan dan pekarangan buku di dalam tempat tersebut, dan kemudiannya buku-buku yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang ini bermula daripada sebuah buku sehinggalah kepada yang buku yang berjilid-jilid panjangnya. Okey, kemudian yang kelima, asbaha li baitil hikmah. Asbaha li baitil hikmah dawathiru ilmiyah mutanawwi'ah likulli minha ulama'uha wa tarajamatuha wa masyrafuna yatawalluna umuriha al-mukhtalifah wa fil ahdil ma'mun asya baitul hikmah asrihi az-zahabi. Dan pada ketika itu Baitul Hikmah menjadi pusat ilmu dengan pelbagai ilmu yang setiap ilmu itu memiliki ulama-ulamanya ataupun guru-gurunya dan penterjemah-penterjemahnya dan seorang penyelia yang menguruskan pelbagai urusan. Dan kemudian pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah ini mencapai satu tahap zaman kegemilangannya dalam menyebarkan ilmu. Okay. Kemudian nasya'a Baitul Hikmah fi bidayah kamaktabuhu summa asbaha markazan litarjamatu summa markazan lil bahsul ilmi wat ta'lif summa al-haqqu bihi ba'da dhalika mursidan falakiyan huwa mursid asy-syamasiyah, iaitu Baitul Hikmah dibina pada permulaannya sebagai perpustakaan dan kemudian menjadi pusat penterjemahan, kemudian menjadi pusat kajian ilmu dan pusat mengarang buku, kemudian dijadikan pusat kajian bintang, iaitu pusat kepada ilmu falak. Okey. Kemudian kana li Baitil Hikmah asrul azim fi tatawwarul hadaratul islamiyah wa kana al muharrik al awwal li bada'al isri zahabi lil hadarah al-islamiyah wa assahum ishamatil kabiratun fi majalatin at-tibbi wal handasah wal falak. Kemudian Baitul Hikmah memberi kesan besar kepada perkembangan kemajuan Islam dan menjadi penggerak utama pada zaman kemajuan Islam serta menyumbangkan sumbangan yang besar dalam bidang kedoktoran, kejuruteraan dan ilmu kaji bintang, iaitu ilmu falak. Sahumul hikmah fi intiqazut turas al-alimi minal fana'i wad-diya bi jalbati kunuzil ma'rifah min anha'il alam wa tarjamatuha summa hafazaha wa nasyaraha, iaitu Baitul Hikmah telah menyumbang dalam menyelamatkan warisan dunia daripada pupus hilang dengan membawa masuk ilmu-ilmu daripada seluruh dunia dan menterjemahkannya serta menjaganya, menghafaznya dan menyebarkannya. Itu adalah fungsi Baitul Hikmah daripada perpustakaan yang biasa kemudian menjadi pusat ilmu yang sangat besar kerana adanya di dalam tu penterjemah-penterjemah ilmu, pengarang-pengarang buku, pengarang-pengarang kitab dan menjadi pusat ilmu falak, ilmu kaji bintang dan kedoktoran dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua adalah berkaitan dengan al-majalat al-ilmiyah. Al-majalat al-ilmiyah ini adalah berkembangnya cabang-cabang ilmu itu sendiri. Fil asril abbasil awal.
Ishtaghalan nas bil ulum ad-diniyah wa zaharal mutakallimun wa takallimun nas fi mas'alatil khalqil Qur'an wa tadkhilul ma'mun fi zalika wa fi hadza az-zahri naw'ani minal ulama. Okey, dan pada awal zaman kerajaan Abbasiyah, manusia sibuk dengan menyebarkan ilmu agama dan muncullah ulama tauhid yang membahaskan tentang masalah Al-Quran, sama ada Al-Quran itu adalah makhluk, termasuklah Khalifah Ma'mun. Al-Ma'mun pada masa ni telah membahaskan berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri sama ada makhluk ataupun qadim. Okey, pada zaman ini muncullah dua golongan ulama. Yang pertama, humul ladzi yaghlibu ala thaqafatihim an-naqlu wal isti'abi wa yusammuna ahlul ilmi. Iaitu golongan ulama yang pertama ni adalah mereka yang biasanya memperolehi ilmu melalui pengajian dan pemahaman. Mereka dinamakan ilmuwan ataupun ahli ilmu. Mereka ni, golongan yang pertama ni adalah orang yang pergi menuntut ilmu, kemudian mendapat ilmu dan menyebarkannya. Kemudian bagi golongan yang kedua, humul ladzi yaghlibu ala saqafihim saqafatihim an-naqlu wal isti'abu wa yusammu ahlul ilmi. Iaitu humul ladzi yaghlibu ala saqafatihim al-ibda'u wal istinbatu wa yusammu ahlul aqli. Okay, golongan ulama yang kedua adalah mereka yang biasanya memperolehi ilmu dengan cara mereka cipta dan membuat kesimpulan, dan mereka ini dinamakan sebagai ahli akal ataupun ahli kepada ilmu akal. Okey, dua golongan ilmuwan pada masa ni, dua golongan ulama. Yang pertamanya ahli ilmu, yang keduanya ahli akal. Maksudnya ada yang satu yang berkaitan dengan teori dan satu lagi praktikal dengan cara mengkaji. Okey, minat tabi'i ay yakuna al-asri al-abbasi al-awwal ansabal usuril malaimati as-saqafiyah. Famadinatul Islam bada'at fihi tastakirru ba'da hudu'il harakah at-tawsi' wal futuh allati kanat taba'al asril umawi wa jala hadha qad tufaral al-ummah ba'da qiyamud daulah al-abbasiyah fi dhalikal asri. Zahara nakhbatu minasy-syu'ara wal falasifah wal mu'arrikhina wal riyadiyina wa rijaluddin wa qadatul fikri. Okey, secara dasarnya permulaan kerajaan Abbasiyah merupakan masa yang cukup sesuai. Dia ni, pada permulaan kerajaan Abbasiyah ni adalah dia orang bermula semasa keadaan yang sesuai untuk menyebarkan ilmu. Untuk menyebarkan ilmu. Dan maka pada ketika itu kota-kota Islam ataupun bandar-bandar Islam mula stabil selepas tenang daripada pergerakan perluasan kuasa dan pembukaan yang dilaksanakan oleh kerajaan Umayyah. Bila bertukarnya kerajaan Umayyah kepada kerajaan Abbasiyah ni, maka pada ketika itu tak ada dah pergolakan ataupun tak ada dah penindasan terhadap rakyat dan sebagainya. Kemudian pada masa inilah kerajaan Abbasiyah mengambil alih, dan mereka memang ada mereka muncul semasa period yang boleh masa tu boleh berkembangnya ilmu dengan baik.
dah tak ada dah pergerakan perluasan kuasa dan pembukaan kota-kota penjajahan dan sebagainya yang dilaksanakan oleh kerajaan Umayyah pada ketika sebelum di hujung-hujung sebelum bertukarnya kerajaan Umayyah kepada kerajaan Abbasiyah. Okey, kemudian wa ja'ala hadza qad tawfara lil ummah. Okey, jelaslah bahawa landasan bagi umat Islam selepas terdirinya kerajaan Abbasiyah, pada ketika itu munculnya sudah ada sekumpulan penyair, adanya ahli falsafah, adanya ahli sejarah, kemudian ahli matematik, ulama, pemimpin-pemimpin agama dan waqadatul fikri, pemikir adanya pemikir-pemikir yang nak mewujudkan satu cabang ilmu yang baru berkaitan dengan ilmu falak dan sebagainya. Fakanat harakat al-ilmiyah fi asril Abbasin tatamassalu fi salasatu jawanib. Okey. Yang ni Maka pergerakan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah ini meliputi 3 aspek, iaitu yang pertamanya adalah harakah at-tasnif, iaitu gerakan mengarang kitab. Kanal ulama qabla dhalika yatakallamuna fi hafzihin aw yarawuna al-ilmi minas suhuf ghaira martabatu ala qalib ma'in, hatta ulama-ulama sebelum itu bercakap tentang hafalan mereka, pandangan mereka tentang ilmu daripada lembaran-lembaran ataupun daripada tulisan-tulisan di kulit kayu ataupun tulisan-tulisan tentang berkaitan dengan satu-satu ilmu itu secara tidak tersusun. Hinggalah pada tahun 143 Hijrah. Fabidhalika syar'un al-ulama al-muslimin fi tasniful hadis wal fiqhi wat tafsir wal kutub al-arabiyyah wal lughatul arabiyyah wat tarikh. Kemudian yang demikian ulama Islam telah melaksanakan. Okey, oleh sebab yang demikian, oleh sebabnya mereka adanya hafalan-hafalan mereka dan penulisan-penulisan mereka yang tidak tersusun, oleh sebab itulah mereka pun telah melaksanakan operasi untuk mengarang hadis, pengarangan hadis, membuat kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tafsir dan buku-buku bahasa Arab, dan kemudiannya berkaitan dengan pembukuan ilmu bahasa Arab itu sendiri serta sejarah. Okey. Kemudian wa min ashhuril musannifin fi hadzal asri, antara pengarang yang paling masyhur pada zaman ini adalah Al-Imam Malik alladhi alifu Muwatta, iaitu Imam Malik yang menulis kitabnya, iaitu kitab yang masyhur, iaitu Muwatta Imam Malik. Okay, dan kemudian Ibnu Ishaq Al-Madani alladhi kataba sirah, Ibnu Ishaq menulis kitab sirah. Kemudian Abu Hanifah alladhi sanfu al-fiqhi war-ra'yi, dan Imam Abu Hanifah yang menulis berkaitan dengan fiqh dan pemikiran. Okey. Kemudian dan gerakan-gerakan ilmu pengetahuan yang lainnya adalah Tanzimul Ulum Al-Islamiyah, iaitu mengatur dan menyusun ilmu-ilmu agama Islam. Okey. Hiya ibaratu an tadwinul afkar al-mutasyabihah au ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ulum al-islamiyah fi diwani wahid. Hazihi ta'ifatun minal ulum allati naba'at min tabi'atil haya al-islamiyah
Wahya allati tata'allaku bid-din wal lughatul Qur'an wa yutliqu 'alaiha ba'dul musannifin al-ulum an-naqliyah hatta zuhuri ta'ifatu minal a'immatil ulama alladhi ishtaharru fi asril Abbasi wa min ashhuril ulama fil ulum al-islamiyah fi daulah al-Abbasiyah kama yali. Okey, dan dikira ataupun dari menyusun idea yang kesamaran al-afkaril mutasyabihah yang ada idea-idea ataupun perkara-perkara yang mutasyabihah yang ada kesamaran dan ilmu-ilmu Islam dalam satu susunan. Sejumlah ilmu yang dipancarkan ataupun pada masa ni terbitnya ilmu dan tabiat kehidupan Islam yang berkaitan dengan agama dan bahasa Al-Quran dan dikatakan oleh sebahagian pengarang ilmu nakli pindah daripada seorang ke seorang. Okey, nak katanya pada masa ni ilmu berkaitan dengan mutasyabihat, contohnya ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai makna yang ada kesamaran, pada mereka pada masa ni telah menyusun satu susunan untuk menjelaskan ilmu-ilmu tersebut. Kemudian pada masa ni juga telah wujudnya tabiat kehidupan Islam yang berkaitan dengan agama dan bahasa Al-Quran yang dikatakan oleh sebahagian pengarang ilmu nakli. Okey, pada masa ni juga mereka mengambil sesuatu ilmu itu, tak kisahlah ilmu Al-Quran ataupun apa, secara ilmu nakli, pindah daripada seorang ke seorang. Okey. Sehingga hatta zuhuri ta'ifatu minal a'immatil ulama alladhi ishtaharu fil asril Abbasi. Sehingga munculnya sekumpulan ulama yang masyhur pada zaman Abbasiyah. Dan di antara ulama-ulama yang masyhur itu adalah dalam bagi ilmu qiraat Ibnul Haris Az-Zamari, Hamzah bin Habib Az-Ziyad, Abu Abdurrahman Al-Mukri. Bagi ilmu hadis pula, ini adalah ulama-ulama yang menjelaskan sesuatu itu berkaitan dengan sesuatu daripada mulut ke mulut. Okay? Pindah daripada seorang ke seorang. Maksudnya dia ada pelajar-pelajar dia sendirilah. Okey, bagi ilmu hadis pula adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Hujjaj Al-Qashiri, Abu Daud As-Sujistani. Okey, kemudian dalam ilmu fiqh Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang mereka ni adalah bapa kepada ahli fiqh yang mengajar berkaitan dengan ilmu-ilmu fiqh. Kemudian bagi ilmu sirah adalah Muhammad bin Ishaq. Kemudian untuk ilmu nahu, antara ulama-ulama yang masyhur adalah Al-Khalil bin Ahmad As-Sibawih dan Al-Fara. Okey, itu adalah di antara bidang ilmu dan ulama-ulama pada zaman tersebut. Okey, kemudian at-tarjamah. Okey, faktor yang ketiga, pergerakan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Aspek yang ketiga adalah at-tarjamah min lughatil ajnabiyyah. At-tarjamah min lughatil ajnabiyyah, menterjemahkan ilmu daripada bahasa asing, bahasa bukan bahasa Arab. Falamma ja'at ad-daulah al-Abbasiyah qamat bimusa'adatul farsi ittajahat miyul al-khulafa
al-Abbasin ila ma'rifatil ulumil Farsi wal Yunani. Okey, apabila datangnya kerajaan Abbasiyah yang dibina dengan bantuan Parsi dan telah menyebabkan khalifah-khalifah Abbasiyah ini cenderung untuk mengetahui dan mendapatkan ilmu-ilmu daripada orang Parsi dan Yunani. Okey, kemudian fa'unayya Abu Ja'far al-Mansur bitarjamatil kutub wa syaja'al ulama ala tarjamatul kutubul ulum wal adab. Dan Khalifah Abu Ja'far telah menitik beratkan untuk penterjemahan buku-buku dan menggalakkan ulama untuk menterjemahkan buku-buku sains dan adab. Okay, fastajabu haula wa min abrazuhum Abdullah bin Al-Muqfa ke nama dia, Abdullah bin Muqaffa. Okey. Wa ashharu ma tarjamatu kitab qalilatin wa damin wa qalilah wa daminah wa kitabul iqlidis fil handasah kama naqal Hunain bin Ishaq ba'da kutubu Ibqiratu wa Jalinus fil tib. Okey. Dan mereka telah mereka ulama-ulama pada masa ni telah pun memenuhi permintaan Abu Ja'far, antaranya Abdullah bin Muqaffa, dan yang paling masyhur buku yang telah diterjemahkan ialah Kalilah wa Daminah dan buku Iqlidis dalam kejuruteraan, seperti mana menulis semula Hunain bin Ishaq beberapa buku karangan Abqarat dan Galinus, nama orang ni, Abqarat dan Galinus dalam ilmu perubatan. Okey, kemudian seterusnya yang keempat ni, fi ahdil Ma'mun, pada zaman pemerintahan Al-Ma'mun, qawaitul harakat an-naqli wat tarjamah minal lughat al-ajnabiyyah wa khassah minal yunaniyah wal farisiyah wa sayyidul khalifatu baitul hikmah wa huwa ahammu mujtami'al ilmi fi hadzal ahdi. Dan pada zaman Khalifah Ma'mun telah diperkuatkan pergerakan penulisan dan penterjemahan daripada bahasa asing ini, terutamanya daripada bahasa Yunani dan Farsi. Dan Khalifah pada zaman Al-Ma'mun ini telah membina Baitul Hikmah yang merupakan gudang ilmu yang paling penting pada zaman ini. Baitul Hikmah ni yang kita bincangkan di awal tadi tu, pada zaman Al-Ma'mun dia nak terjemahkan ilmu-ilmu daripada bahasa Yunani dan Farsi dan Parsi dan diletakkan penterjemah bahasa itu, penterjemah ilmu itu di satu tempat yang mana semuanya bekerja dalam tempat tersebut yang dipanggil Baitul Hikmah. Okey, yang kelima. Okey. Okey, yang ni Okey, wa innal al-Abbasiyyin tarjamu ma wasala ilaihi al-Yunani wal Farsi wa ghairihim minal ulum kal falsafati wal tib wan nujum wal riyadiyat wal musiki wal mantiq wal falak wal geografiyah wat tarikh wal hukm wal adab. Dan orang-orang Abbasiyah telah pun menterjemahkan buku-buku yang sampai kepada mereka daripada Yunani dan Farsi dan Parsi, seperti
dalam ilmu-ilmu falsafah, kedoktoran, ilmu falak, ilmu kaji bintang, matematik, ilmu muzik, ilmu mantik, ilmu geografi, ilmu sejarah dan ilmu-ilmu hukum dan juga ilmu-ilmu sastra. Okey, kemudian wa qasaril qaul annahu kana hunaka arba'atu minal masyahir al-mutarjimina fil Islam. Okey, wa qasaril qaul, pendek kata. Sesungguhnya di sana ada 4 penterjemah yang masyhur di dalam Islam, iaitu yang pertamanya Hunay bin Ishaq. Okey, yang pertama Hunay bin Ishaq, Yaqub al-Kandi, Sabit bin Qurrah al-Harani. Okey, maaf ya kalau salah sebut ni. Okey, kemudian Umar bin Al-Furhan bin Furhan At-Tibri. Okey. Ni adalah 4 yang penterjemah-penterjemah yang hebat pada masa tersebut. Okey, kemudian faktor utama, antara faktor utama yang lain yang menyebabkan kerajaan Abbasiyah ini adalah dipanggil dengan satu perkembangan ilmu. Zaman perkembangan ilmu adalah dengan berkembangnya al-ulum al-teknologiyah, berkembangnya ilmu teknologi seperti al-tib wal riyadiyat wal falak wal handasah, iaitu ilmu kedoktoran, ilmu perubatan, matematik, kemudian ilmu falak dan ilmu kejuruteraan. Okey. Ya'tabiru, okey, kita mula dari ataslah. Ya'tabirul asril abbasi bil asri zahabi lid-daulah al-islamiyah faqad syahida izdiharan kabiran fi syat'il mujalat al-ilmiyah wa minha al-ulum wal teknologiyah mislu at-tibb wal riyadiyat wal falak wal handasah. Okay, kerajaan Abbasiyah dikira sebagai zaman kegemilangan kerajaan Islam, di mana kita lihat perkembangan yang besar dalam pelbagai bidang ilmu. Antara ilmu dan teknologi, antaranya adalah ilmu teknologi seperti ilmu kedoktoran, matematik, falak dan kejuruteraan. Okay, bagi ilmu kedoktoran, al-tibbu, ilmu perubatan. Okay, Baraza Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, sahibu akbar kitabul fittib al-hawi wa Ibnu Sina sahibul kitab al-qanun fittibbi wasyifa. Okey. Dan pada masa ni Abu Bakar Muhammad Zakaria Ar-Razi adalah pemilik buku perubatan al-hawi dan Ibnu Sina pemilik kitab bagi penulis kitab Al-Qanun fi Tibbi Wasyifa. Okey. Dan yang kedua, amma fi sidalah Abul Qasim Az-Zahrawi Ibnu Zahar wa Abu Kish wa Abu Qurash as-Saydulani wa ghairihim. Dalam ilmu daripada segi farmasi, ubat-ubatan, ni dia punya dia punya ulama-ulamanya ataupun orang-orang yang mengkaji berkaitan dengan ilmu-ilmu farmasi, ubat-ubatan. Okey, kemudian ar-riyadiyat dalam bidang matematik. Dalam bidang matematik, okey, Baraza Muhammad bin Musa al-Khawarizmi alladhi ya'idu min masyahiril ilmi fil alam wadi'u asasul ilmul al-jibril hadis.
wa awwalu min fasli bainal ilmi al-hisab wal jibar. Okey. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ulama ataupun seorang cendekiawan ataupun seorang yang seorang guru yang dikira sebagai yang sangat masyhur daripada segi ilmu di dunia. Sebut sahaja Al-Khawarizmi, orang tahu dia adalah tokoh ilmuwan. Okey, dan dia adalah pengasas bagi ilmu algebra moden dan orang pertama yang memisahkan ataupun mengasingkan ilmu hisab, ilmu matematik dan algebra. Wa aidan Abu Bakar Al-Karhi min asharul ulama ar-riyadiyat di Baghdad. Begitu juga dengan Abu Bakar Al-Kirhi, antara ilmuwan matematik yang masyhur di Baghdad. Okey. Kemudian Al-Falak pula. Al-Falak. Falak. Okey. Ilmu falak. Kalau Al-Falak tu surah Al-Falak kan, ilmu falak. Okey, ilmu kaji bintang. Okey. Nabagha Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni wa huwa alim fi riyadiyat wal faiziyat, lahu ihtimamat fi majalis sidalah alfun muallafat al-adid fi masailil ilmiyah wa tarikhihi wal falkiyah, walahu ishamat fi hisabil al-musalasat wad dairatu wa khatatu atwalu wa durani al-ard wal firqu baina sur'ah ad-du wa sur'atus saut. Okey. Kemudian Al-Biruni menonjolnya ataupun munculnya ataupun dikenalinya Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni, seorang Al-Bairuni, seorang yang pakar dalam bidang matematik dan fizik, dan seorang yang juga memberi keutamaan dalam bidang farmasi, bidang ubat-ubatan, mengarang beberapa karangan dalam masalah ilmu sains dan sejarah serta ilmu falak. Beliau juga telah memberi sumbangan dalam perkiraan segitiga dan bulatan dan serta garis lurus, garis panjang dan peredaran bumi, dan membezakan di antara kelajuan cahaya dan kelajuan suara. Maksudnya ilmu tu dah lama dah. Kalau kita ada persamaan garis lurus dan sebagainya, cara nak perkiraan segitiga, bulatan, cari titik dan sebagainya, dah lama dah ilmu ni ada. Wa kadzalika baraza Musa Ibrahim Al-Farri wal Batani wa ghairihim. Demikian juga munculnya ulama-ulama lain seperti Musa Ibrahim Al-Farri wal Batani wa ghairihim. Okey. Musa Ibrahim Al-Farri ni juga adalah ulama matematik dalam bidang falak. Okey, kemudian dalam bidang al-handasah, bidang kejuruteraan. Okey, dalam bidang kejuruteraan ini, ulumus sana'at qad izdahartu aima izdihar, wa khususan hina bada'at harakah at-tarjamah nasyataha al-kabir zamanur Rashid wa ibnuhu al-Ma'mun, fatarjamu ulumul al-Yunan fatarjamu ulumu al-Yunan wal Farsi wa ghairihim. Okey, ilmu perindustrian
ilmu perindustrian ataupun terpanggil kejuruteraan telah berkembang pesat terutamanya ketika bermulanya pergerakan penterjemahan yang dilakukan secara besar-besaran pada zaman Khalifah Harun ar-Rashid dan anaknya Khalifah Al-Ma'mun. Mereka menterjemahkan ilmu-ilmu daripada bahasa Yunani dan Farsi dan sebagainya. Wa kana min jumlati ma tarjamu kutub abqarat fil tib wa kadzalika kutub Iqlidis fil handasah. Antara keseluruhan yang diterjemahkan adalah buku daripada abqarat iaitu dalam bidang perubatan dan juga menterjemahkan buku daripada penulisan Iqlidis yang dalam bidang kejuruteraan. Okey, itu adalah perkara-perkara ataupun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya ataupun berkembangnya ilmu semasa zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Okey. Dan saya kira setelah lama dah ni okey, itu sajalah yang boleh dikongsikan ataupun yang dapat kita pelajari daripada pelajaran yang kedua bagi subjek Usuluddin tingkatan 4 dalam bab sirah. Okey, dan saya sangat-sangat mohon kemaafan sekiranya ada ketelajuran, ada yang tidak betul dalam penyampaian saya ni, dan semoga ianya sedikit sebanyak dapat membantu untuk pelajaran Usuluddin ni. Semuanya yang kekhilafan itu ataupun kesilapan itu adalah kelemahan diri saya sendiri, dan kita harapkan semoga usaha ini menjadi satu sebab yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya dan untuk manfaat kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.